Okey, jadi ini merupakan soalan nombor 2. Soalan nombor 2, jadi awak tengok, dia akan tengok pada graf. Mula-mula dia akan tengok persamaan yang awak bina ataupun ketaksamaan yang telah awak hasilkan. Jadi pemeriksa akan semak satu demi satu ketaksamaan dan apa yang kamu hasilkanlah. Jadi ini adalah soalan latihan formatif 7.2 Betul ke ni? Soalan berapa ni? Ke 7.1 Dia akan ni? pilih kot. Ni 7.1 ke? Siapa punya tadi? Siapa punya ni? Najia? Najia? Cikgu. Ini 7.1 kan? Oh, latih Kediri 7.2. Yes, betul. Betul. Soalan nombor 2. Saya salah buka muka surat. Okey, jadi dia dekat muka surat 244. Betul? Cikgu. Okey. Jadi awak tengok ada pasu A, ada pasu B ya. Jadi soalan ni diberi dalam jadual. Jadi awak maksudnya kena pandai baca jadual. Kalau awak tengok dekat sini pasu A, pasu B dan awak tengok setiap apa yang berkaitan dengan pasu A mesti diubah kepada huruf X. Betul? Dan pasu B adalah huruf Y. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, dia ada pasu A, pasu B dan dia ada mesin P dan mesin Q. Okey, dia P dengan Q. Jadi awak tengok bila A jadi X, Y jadi B. Okey, you kena tuliskanlah untuk memudahkan kamu. A adalah X, Y ialah awak punya B. Okey. Jadi soalan pertama dia kata untuk mesin P dia boleh buat 40. Nampak tak? Jadi kat situ dekat jadual tu ada 40, dekat B tu 20. Maka ini yang Nabiha dapat. Okey, saya nak ingatkan dekat sini Najia. Okey, Najia buat ini. So Najia buat ini betul. Betul. Yang silap ada pelajar dia pergi buat kat sini tanda ketaksamaan. Bila kat sini tak boleh guna tanda ketaksamaan, you mesti guna sama dengan. Ataupun kamu labelkan je nombor 1, nombor 2, nombor 3 itu lebih baik. Berbanding tadi ada kelas dia pergi buat kat sini tanda ketaksamaan. Iaitu dia menggunakan tanda lebih besar ke lebih kecil. So kalau dekat graf awak guna tanda ini dia akan salah. Sebab ini persamaan. Ketaksamaan adalah kawasan berlurik. Okey, jadi yang ini pertama betul. Dan ini juga betul. Okey, siapa yang dah buat dia boleh semak. So siapa yang tak buat dia tak payah semak lah. Jadi bila dia tak semak maksudnya nanti mungkin bagi dia bolehlah meniru saja. So kita akan tengok nanti topical test. So awak tolong bagi tahu ya pada kawan-kawan yang tak join ni. Saya akan buat topical test. Okey. Jadi yang terakhir yang ini. Okey, dah ada 3 graf. 3 graf, 3 persamaan yang telah dituliskan. Bila dia ada 3 persamaan yang telah dituliskan bersama 3 graf. 3 graf yang telah kamu buat dekat situ, maka 3 persamaan 3 markah dan graf ni semua cantik 3 markah, 6 markah awak dapat. Okey, di mana markah seterusnya? Awak tengok soalan C. Soalan C, awak tengok dia kata dengan menggunakan graf yang dibina DB. Bermakna pemeriksa akan refer pada graf kamu. Jadi graf itu sangat penting. Jangan lari walaupun sedikit. Jadi dekat sini dia kata bilangan minimum acah pasu B yang boleh dihasilkan jika kilang buat A 30. A tadi adalah huruf X. Jadi awak tengok ni Najia buat 30 dia pergi sini. So maka di sini jawapan dia dapat adalah 15 pasu Q. So awak tulislah kat sini jawapan B yang pertama. Tuliskan. Kalau awak tulis 15 pun dah betul. Awak nak tulis panjang 15 pasu apa tadi Q. Awak nak tulis macam ni pun boleh. Saya nak bagi yang tepat dan cepat jadi buat 15 saja dah betul. Okey. Ini kalau dia tanya kat sini adalah minimum. Kalau dia tanya maksimum, apakah maksimum? Awak teruskan perjalanan awak sampai ke hujung sekali. Bukan sampai atas sekali, tapi hujung di kawasan Belurik. Dia memang akan refer kawasan Belurik. Jadi maksimum dia adalah 40. Soalan juga akan tanya julat. Siapa nak bagi tahu saya apa julat dia? Minimumnya 15, maksimumnya 40. Okey, julatnya berapa? Siapa nak bagi tahu saya?
Ada tak? Apa dia julat? Tak ada orang. Julat dia apa? Ryan. Julat dia apa Ryan? Ryan? Cikgu. Julat dia apa? Apa julat dia Ryan? Tak ada. Orang lain siapa nak bantu apa dia julat? Tak kisah siapa-siapa. Cikgu, Ya. nilai besar tolak nilai kecil ke cikgu? Bukan. Itu kalau perbezaan. Oh. Sejulat. Okey, Ya, apa dia? Siapa suara tu? Akil cikgu. Okey, awak dah bersuara tadi. Lepas awak tadi siapa cakap? Mana ada? Jadi awak tengok sini, bila dia nak julat, awak ambil nilai paling kecil dan nilai paling besar. Iaitu dia berada di antara 10 dengan 40. Tanda macam ni, huruf Y begini. Ini yang dikatakan julat. Faham? Okey, maksimum. Kalau awak tengok tadi, minimum. Minimum tadi kalau berdasarkan graf kawan kamu ni dapat jawapan 15. Tetapi tolong dengar betul-betul, kalau dia ni dia punya garis ini adalah garis putus-putus. Okey, untuk dotted line. Okey, kalau dia garis putus-putus, awak tak boleh jawab 15. 15 ni awak tak boleh letak sebagai jawapan. Siapa tahu kenapa 15 tak boleh? Siapa di dalam ni? Fahana, kenapa tak boleh saya kata? Cikgu boleh ulang soalan cikgu tak? Okey, soalan Tak saya, berapa dengar lah tadi. kalau graf tu garis putus-putus, jawapan awak tadi kan 15 kan? Soalan saya, kalau dia garis putus-putus, saya kata tak boleh ambil 15. Kenapa? Kenapa? Kalau tak tahu tolong respon, cakap tak tahulah, awak jangan diam je. Saya tak tahulah cikgu. Jawab. Bila awak tak jawab, saya tak tahu awak dia tahu ke tidak ke, saya tunggu jawapan. Irfan. Tolong respon Irfan. Ya, cikgu. Dia pun. Okey, tolong jawab. Kenapa saya kata kalau dia solid line, dia tadi 15, kita kira dia sebagai jawapan. Tapi kalau dotted line, saya kata tak boleh diambil dia sebagai jawapan. Kenapa? Tahu tak? Tak tahu itu. Tak tahu. Irfan dah buat belum? Irfan dah jawab soalan belum? Belum. Baru masuk. Baru masuk. Tak, latihan ni kita bagi minggu lepas Irfan. Orang hantar. Irfan tak buat lagi. Saya bagi minggu lepas, hari Jumaat. Izzul kata hari 24 bulan. Saya rasa macam 25. Macam itulah 24, 25 bulan. Irfan kenapa tak buat lagi? Irfan, cikgu tanya. Kenapa tak buat lagi? Irfan? Asmida. Respon saya? Saya cikgu. Tolong respon soalan saya. Cepat sikit. Kenapakah nilai itu saya kata tak boleh ambil 40? Saya rasa sebab kalau dia garis putus-putus, dia tak sama dengan 40. Yes, betul. Sebab tu saya nak awak cuba menjawab. Saya nak dengar apa yang awak faham. Jadi betul. Bila dia garis putus-putus, walaupun 40 tu berada dalam garisan itu, sebab dia putus-putus, jadi dia tak ada equal. Maksudnya 40 tidak termasuk. So, kalaulah dia guna garis putus-putus, jawapan tak boleh 40, tapi jawapan kita jadi 30.
jadi 41. Maksudnya kita naikkan supaya dia berada dalam kawasan berlori. Faham? Begitu juga sebaliknya, kalau maksimum kat sini awak dapat 40. Kalau dia garis putus-putus, boleh ambil 40 tak? Boleh tak? Boleh, tak boleh. Jadi kalau jawapannya 40, 40 tak boleh, kita ambil berapa? Orang lain tolong jawab. Kalau saya kata 40 tak boleh, saya dah kata apa-apa pun habis begitu pada graf awak. Sekarang kalau 40 dia tak boleh. So, awak nak guna apa? Fatin Nur Adila. Okay, Fatin? Fatin? Ya, cikgu. Jawab soalan saya. Awak gimana? Tak dengar. Tak dengar. Okey, Azri, tolong ulang soalan saya. Kawan tak dengar tadi. Memang tak clear suara cikgu tadi ya? Tak dengar suara saya. Okey, siapa yang dengar suara saya tadi? Ada tak yang dengar suara saya? Okey. Suara cikgu ke dalam. Dalam macam mana? Okey, saya ulang balik. Soalan saya tadi kan, dengar tak sekarang? Dengar tak? Dengar. Okey. Soalan saya. Okey, tadi kan kalau jawapan kita 15, tak boleh ambil 15. So, saya kata kamu akan ambil 16. Ambil 16. Sebab saya nak dia berada dalam kawasan berlurik. Tapi sekarang kalau jawapan saya 40 dan dia garis putus-putus. Okey, tadi kawan dah sebut dah. Sebab dia garis putus-putus, nombor itu tidak termasuk. Jadi kalau dia dekat 40, jawapan apa yang kita nak ambil? 41. Okey, Izul dah jawab 41 sebab Izul ikut hukum dekat sini. Kalau 41, kita tengok. Adakah dia berada dalam kawasan berlurik? Dalam kawasan berlurik ke tak kalau 41? Kalau 41 jadi ambil berapa? 39. Ya, kita ambil 39. Jadi, dia kan kalau nombor perpuluhan tau. Contoh kan kalau jawapan awak 40.7. Dah tentu-tentu budak round off jadi 41. Tapi sebelum kamu mengambil keputusan itu sebagai jawapan, awak dah betul dah. Round off number memang 41. Tapi you kena check balik adakah dia berada dalam kawasan berlurik. Begitu juga jawapan kat bawah. Kalau jawapan dia contohnya 40.7. Awak jadi 41. Yes, betul dia dalam tu. Tapi kalau dia 40.3. Okay, round off jadi berapa 40.3? 40 cikgu. Ya, jadi 40. Tapi kita tak boleh ambil sebagai jawapan sebab dia berada di garis putus-putus. Jadi ingat, apa-apa pun jawapan yang awak ambil, pastikan dia berada di dalam kawasan berlurik. Clear? Clear? Cikgu boleh cikgu. Okey, satu lagi dekat sini. Awak tengok, saya nak masuk satu topik yang terakhir. Soalan C yang kedua, dia kata jumlah keuntungan maksimum seminggu untuk jika keuntungan yang diperoleh dari pasu A dan pasu B, A 300, B 250. Jadi kita tengok kat sini bila keuntungan. Jadi dia bagi dekat sini A 300, B 250. Okey. A 300. So kita akan buat 300 X tambah 250 Y. Boleh? Okey, jadi dekat sini sebenarnya kita akan tukarkan dia dalam intercept form, iaitu bentuk pintasan. So apa yang perlu awak buat ialah tekan kalkulator 300 darab 25. Berapa dapat? 300 darab 25 berapa dapat? 7,500. Berapa? 7,500. Yes, 7,500. Saya kata tukar pada bentuk pintasan. Ingat lagi tak macam mana bentuk pintasan? Bagi contoh satu, bentuk pintasan. Graf, garis lurus, bentuk pintasan. Bagi saya macam mana? Siapa tahu? X over A plus Y over B. Okey, awak akan ambil X over apa-apa nombor pun tak kisah. X over 3 plus Y over 2 ke. Then equals to?
Equals to 1 cikgu. Ya, dia wajib equals to 1. Jadi kita bahagi dengan 7,500. Sini pun sama dan yang sini pun sama. Jadi caranya ini jadi 7,500 bahagi dengan 250. Bermakna awak dapat di sini adalah 300. Kemudian ini bagi ini awak dapat 250. Jadi X-nya adalah 250, Y-nya adalah 300 sama dengan 1. Faham? Faham tak? Jadi nak mudah, maksudnya awak tengok kalau dia nak keuntungan maksimum ke minimum, contohlah dia buat 20X tambah 45Y. Kita nak cari tahu maksimum atau minimum. So awak buat macam ni, X ambil Y punya, Y ambil X punya sama dengan 1. Sampai sini terus awak buat graf. Jadi untuk soalan ini, X-nya 250. X 250 tu cm 10 unit. Okey, 250 kalau awak tengok tak ada dekat graf. Tak ada graf, you boleh kecilkan. Potong 1, potong 1 kosong. 25 di sini, Y-nya 30 di sini. Jadi tugas kamu apa? Kita ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, kita akan gariskan. Okey, jadi awak tengok dekat sini, saya akan gariskan, saya guna hijau. So awak buat garis putus-putus. Tu dia. Okay, bila lepas awak gariskan, apa yang perlu buat sebenarnya, saya nak keuntungan maksimum. Saya akan gerakkan saya punya pembaris. Sebab saya dekat skrin ni dia susah sikit Saya akan gerakkan pembaris tu sampai titik mana. Okey, dekat graf ni awak ada berapa penjuru kat graf ni? 4. 4. Dia betul kau. Berapa? Ada berapa graf? Ada berapa penjuru? Graf kawasan melorik ni ada berapa penjuru? 2. Kenapa ada 2? 3 kan? 3. Ada 3 penjuru. Jadi apa yang perlu buat di sini adalah kita akan gerakkan pembaris. Awak tengok penjuru mana yang paling lambat awak jumpa. Jadi penjuru yang paling lambat awak jumpa adalah di atas. Jadi kalau jawapan di situ paling tinggi di atas, apa yang perlu buat? Ambil dekat sini 20X. Apa X awak? X awak di situ adalah 20 tambah 45. Y awak apa? Y awak ialah 40. Tekan kalkulator. Lepas tu contoh awak tak pasti. Satu lagi titik di sini. So 20, X ni berapa tu? 45, 47 lah. 47 tambah dengan 45, Y-nya adalah saya letak 7. Jadi awak tengok, kedua-dua ni mana yang memberi nilai maksimum? Cuba kira. Kedua-dua ni mana yang memberi nilai maksimum? Berapa? Yang atas berapa sampai depan? Ini. Betul lah. 20 darab 20 tambah 45 darab 40. Berapa jawapan? Okey, 20 darab 20 tambah 45 darab 40. Berapa jawapan? 2,200. 2,200. Yang bawah 20 darab 47 tambah 45 darab 7. Berapa dapat? 1,255. Okey, jadi mana yang memberi keuntungan maksimum? Yang atas. Ya, yang atas. Jadi awak letakkan itu sebagai keuntungan maksimum. Faham? Jadi kalau keuntungan minimum sangat mudah. Keuntungan minimum merupakan penjuru yang mula-mula kamu jumpa. Bermakna penjuru di bawah ni. Ambil koordinatnya, masukkan. Kalau dia kata, okey tengok kat sini kita baca, kita dah apa tu, 9, 36. Okey, cuba tekan kalkulator. 20, X-nya 9, 45, Y-nya 36. Okey, berapa jumlah? Tekan kalkulator. Dapat 1,800 cikgu. 1,800, betul ke? Betul. Okey, awak dapat 1,800. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, nilai dia, kalau awak jangan kata cikgu nilai ni kecil lagi daripada ni. Sebab saya menggunakan ketaksamaan ini.
Jadi maksudnya apa yang saya nak sampaikan sebenarnya sekarang ialah bila awak nak cari maksimum atau minimum. Kalau maksimum awak ambil titik yang paling jauh. Titik yang paling jauh daripada origin point. So paling jauh ini dengan ini. Kamu baca koordinatnya, kamu masuk dalam persamaan. Then you compare lah mana yang memberi minimum dan yang memberi nilai maksimum. Faham? Boleh? Tak jawab juga. Boleh tak? Hello, tak boleh, tak dengar ya? Boleh cikgu. Boleh? Okey. So sebagai latihan, tak apalah mungkin ada yang lag tak dengar ke apa. Sebagai latihan awak, saya nak buat soalan latihan formatif. Okey, setiap latihan formatif tu ada TP. Maksudnya awak boleh buat tu baru awak dapat TP tu. Saya nak awak buat soalan 3, 4 dan 5. Soalan 3, 4 dan 5. Kita akan bincangkan bila buka sekolah nanti. Faham? Bila mula inilah bersemuka. Faham? Boleh? Boleh. Okey, jadi kita habis dah. Esok kita ada kelas, saya akan bincangkan mana-mana soalan yang awak tak boleh. Okey, jadi dah habis dah satu topik. Boleh? So jumpa esok pukul 9 suku. Cikgu. Ya. Tu yang soalan ni. Tu Apa yang detail soalan tu? ni. Kenapa? Sabar. Okey, sharekan soalan dalam Telegram kali. Oh, ada dalam Telegram kan soalan kan? Ada. Yang Roman 2 tu cikgu susah. Ya, okey je. Sama. Soalan sabar. Okey, diberi bahawa pusat muzik melodi perlu membayar sewaan kedai sebanyak RM1,500 setiap bulan. Sekiranya Cikgu, bukan soalan tu. Bukannya. Selangor. Soalan Sabah atas. Okey. Menggunakan cari jualan boleh jika jualan sama dengan yang saya dah terang tadi. Apa ni? Awak nak keluarkan persamaan dia ke? Okey. Yang dua tu kan dia kepada jam ke cikgu? Okey, yang ini tu tukar dekat pada jam. Maksudnya ke atas minit. So ini kamu kena tukar pada jam. Faham? Pada minit. Boleh? Okey, jadi tukar pada unit yang sama. Sebab dia jam, jadi tukar pada unit yang sama. Okey, lagi soalan mana? Cikgu, kalau terbalik tak apa ke? Macam kalau dapat 5x kurang daripada 3y, yang nombor 3 tu. Nombor 3, awak tengok dekat sini dia kata nisbah bilangan kasut L. Okey, L huruf apa? Kat sini L akan jadi huruf S ke Y? X. L jadi L X. kepada X. Then satu lagi dekat S sini jadi Y. kasutnya terdiri daripada kasut S. L jadi X. Kenapa dia hilang? L jadi X, then S jadi Y. Betul? Okey. Jadi dia kata kat sini nisbah bilangan kasut L kepada kasut S. L kepada kasut L nisbah S adalah 3 nisbah 5. So L huruf per huruf, nombor per nombor. Dia nak follow je sebab dia huruf LS dulu. Jadi letak LS dulu. So bila awak darat silang, awak dapat jawapan 5L sama dengan 3S. Faham? Okey. Faham. Okey. So tak ada apa-apa soalan, awak buat latihan yang saya Nombor 2 apa jawapan dia? Nombor berapa? Yang 2 tu yang mesin 15 jam sehari tu. Dia kalau awak tengok dia guna minit kan? Atas tu guna minit kan? Jadi awak ambil apa? 6 ni
6L kan, jadi 6X betul. 6X tambah 5Y betul. Okay, then dia kata kat sini, okay, jadi kalau awak tengok, kalau dia ada 15 jam sehari, hanya boleh 15 jam sehari. Hanya boleh guna lebih kecil ke lebih besar? Oh, kecil cikgu. Ya, guna lebih kecil sama dengan 15 convert to minute, 15 darab 6. Faham? Oh, okey, faham. So, saya stop kat sini. Okay, jumpa esok. Jumpa esok, pastikan bila saya suruh share jawapan, masing-masing share. Okay? Kalau nak share awal-awal tu tak apa. Okay, saya